Okay, so Assalamualaikum semua. Okay, so hari ni kita akan proceed kita punya discussion chapter 6 with number 11 lah, ya. So setakat ni yang kita dah pernah kita dah belajar dalam chapter 6, ya. Kita belajar tentang atomic radius lah, atomic radius, ya, atomic radius. Kita dah belajar tentang first saya ulang balik, ya. First kita belajar dalam chapter 6 ialah location of the atom ataupun kedudukan atom dalam periodic table melalui dia punya electronic configuration. Itu first part dalam 6.1. Okay. Kemudian masuk 6.2, apa yang kita belajar ialah atomic radius bagi atom-atom di dalam periodic table. Lepas tu kita juga belajar tentang electronegativity lah, electronegativity, ya. Dan juga kita belajar tentang ionization energy lah, ya. Ini yang kita dah belajar sebelum ni dalam chapter 6 lah, ya. Okey. Itu sampai number 10, ya. Okey. Jadi sebelum ni kamu dah jumpalah what we call shielding effect. Bayangkan balik what is shielding effect. Lepas tu kita juga dah jumpa tentang nuclear attractive, ya, ataupun we call it as effective nuclear charge, yang kita namakan sebagai ZEF lah, ZEFF. So you have to know the ZEF, you have to know the shielding effect bila kita cerita tentang atomic radius, dan juga ionization energy and also electronegativity, ya. Okay, so seterusnya apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah mungkin dia tak lari sangat daripada atomic radii, tapi point dia is quite different lah. Sikit je beza dia, ya. Okay, so untuk number 11 ni, kita tengok soalan. Okay, number 11. Okay. Dia minta kamu explain. Ya. Okay. Using sodium Na lah. Ya, sodium. Mana saya punya pen? Okay, mana saya punya pen? Keluar. Okay. Mana pen ni? Keluar. Okay. Oh. Tak. Sorry. Okay, using sodium and chlorine as an example, explain how the atomic radius of monoatomic cation. Contohnya menggunakan atom sodium, okay, comparekan, okay, monoatomic cation dan dia punya parent atom. That mean kamu kena bandingkan atom Na dan dan size bagi cation Na, that is Na plus lah, ya, Na plus. Yang ini dia macam nak sama tapi dia tak serupa sangat tentang explanation dari segi atomic radius yang kita dah belajar sebelum ni lah, ya. Tapi dia bukanlah tak sama sangat, bukanlah tak serupa sangat, ya. Dia ada similarity juga sikit, ya. Okey, mari kita lihat kenapa cation Na ni, okay, kita nyatakan bahawa dia minta kita explain how the radius of monoatomic cation and anion ni berbeza lah. Okay, contohnya kita nak bandingkan di antara Na dengan Na plus. Which one is smaller or which one is bigger? So kamu kena nyatakan dahulu bahawa cation, any cation lah, normally any cation, ya, any cation dia akan mempunyai size yang smaller compared than dia punya parent atom. Jadi kalau kita tengok Na plus ion, smaller size compared than Na.
mana-mana cation lah untuk banding dengan dia punya parent atom. Contohnya Ca2+. Smaller size compare than Ca. Okay. Kalau Mg, Mg2+. Smaller size compare than Mg. Semua cation banding dengan dia punya parent atom. Not necessary only Na dengan sodium atom and ion. Ya. Memang cation dia mempunyai size yang lebih smaller compare than dia punya parent atom. Atom parent dia. Jangan banding dengan Na plus dengan Li pula. Ini bukan parent atom dia. Ya, dengan parent atom dia sahaja. Ya. Memang semua cation mempunyai size yang smaller compare dengan dia punya parent atom. Ya. Okey. Pertamanya sebab soalan tu dia kata explain how the radius of monoatomic anion and cation compare with their parent atom. Jadi semua cation ya, cation lah, cation ya. Cation positif ya. The smaller size compare dengan dia punya parent atom ya. Okay, this is the comparison kita bagilah. Kita comparekan dululah ya. Okay, and then dia minta kita explain. Dia minta kita explain kenapa cation smaller size than dia punya parent atom. Okay. Perkara pertama yang kamu kena buat ialah pertamanya you have to give the electronic configuration. Bandingkan electronic configuration di antara Na plus dan Na. Ini biasanya poin pertama lah. Ya. Kalau nak jawab dalam exam, this is the first point that you have to give. Ya, memang ini perkara pertama sebab ini markah. Ya. Okey. Jadi apa yang berlaku seterusnya ialah kamu kena buat mengayat dia lah. Ya. Pertama bagikan electronic configuration. Dan the second one kamu kena nyatakan bahawa Na ion has less shell than Na atom. Cuba tengoklah kat sini bila kita buang elektron, shell dia sekarang daripada shell yang ketiga dalam parent atom tu sudah hilang sebab kita dah buang dia punya elektron kat situ. Jadi Na plus ni cation akan mempunyai shell yang kurang compare dengan parent atom dia. Ya, itu poin yang kedua lah. Okay. First point, berikan electronic configuration. Second point, nyatakan bilangan shell. Dia ada less shell. Ataupun kalau tak nak cakap less, apa kamu kena nyatakan ialah, okay, apa yang kamu kena nyatakan bahawa Na ada 3 shell. Ni ada 3 shell lah. Yang ni ada 2 shell. Pun boleh, tak ada masalah. Ya. Asalkan ayat itu membayangkan which one more or bigger shell compare than each other lah. Ya. Okay, selepas itu bila dia ada less shell, ya. Jadi kita katakan bahawa cation experience longer attraction, nuclear experience stronger nucleus attraction compare than dia punya parent tu lah. Ni poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, shell yang kurang, ya. Dan poin yang ketiga. Buat dalam bentuk ayat pun boleh, buat dalam bentuk poin pun boleh. Ini saya tunjukkan dalam bentuk ayat lah, ya. Okey. Bolehkah? Ya, boleh salin jawapan dia sekarang. Saya padam yang ni lah. Okay, boleh salin jawapan. Bagi yang baru masuk, kita membincangkan saiz cation banding dengan atom dia lah. Contohnya kita ada Na dengan Na plus lah. Na plus smaller size compared dengan Na. Kenapa? Pertamanya dalam jawapan you have to give the electronic configuration, 1 point. Kemudian nyatakan bahawa cation mempunyai shell yang kurang. Ya, ada yang masuk ni. Okey. Cation mempunyai shell yang kurang banding dengan atom. Kemudian ceritakan tentang nuclear attraction lah.
nuclear attraction, stronger nuclear attraction dalam cation lah. Ya, so we have 3 point kat situ. Kamu nak tulis yang mana satu dulu pun boleh sebenarnya, tapi eloklah jalan cerita mengikut yang sepatutnya lah ya. Biasa kimia ni dia tak macam bio, jangan takut sangat. Macam bio kalau essay tu dia kena betul-betul tertib lah kan. Kimia once kita nampak dia punya point dan kita dapat markah ya. Don't worry. Okay. Ni kita nak bandingkan cation dan parent atom. Okay, salin dulu. Sekejap lagi kita akan bincangkan anion pula lah ya. You ada dengar tak bila masuk college? You ada vaksin semua 2 dos ke? Kalau dah vaksin semua 2 dos rasanya kena masuk college kot. Tapi saya tak tahu bila. Okay. Dah ya. So mari kita lihat untuk anion. Ya, untuk anion. Okey, lagi satu saya nak remind kamu, tolong buat soalan Chemipedia tu berulang-ulang kali. Sebab apa kena buat berulang-ulang kali? Sebab itu adalah bentuk untuk soalan UPS. So kalau tak tahu jawapan dia, you have to figure out lah macam mana nak kira, ataupun tak tahu kena tanya, bincang kawan ataupun tanya saya, PM saya ke macam tu. Ya. Kena tengok lah soalan Chemipedia tu, buat berulang kali sebab dia mirip kepada soalan UPS lah ya. Buat latihan itu ya. Okey, mari kita lihat untuk yang seterusnya. Kita tengok anion pula sekarang. Okey, now kita cerita tentang anion lah ya. Okay, kita nak bandingkan anion dengan dia punya parent atom. Anion dan dia punya parent atom. Okay. So, contohnya kita ada Cl dan Cl minus. Terbalik. Anion, semua anion lah akan mempunyai saiz yang lebih besar daripada dia punya parent atom. Contohnya kita ada Cl minus bigger size compare than Cl atom. Ya. Ataupun kita ada O2 minus. Dia mempunyai saiz yang lebih besar compare than dia punya parent atom O lah. Ya. Sama juga dengan sulfur, sulfide ion. Bigger size compare than sulfur atom. Ya. Semua anion lah. Senang cerita. Semua anion mempunyai saiz yang lebih besar compare than dia punya parent atom. Jangan banding dengan atom yang lain, tapi banding dengan atom dia sahaja. Ya. Contohnya janganlah bandingkan Cl minus dengan fluorine. Ini bukan parent atom dia. Ya, parent kita nak, apa yang kita nak bincangkan hari ini ialah size and ion dan dia punya parent atom. Alright. So mari kita lihat, kita bandingkan di antara chlorine and also the Cl atom. Ya, okay. Jadi kalau kita tengok di sini, okay, Cl atom, Cl ion is bigger than its neutral atom Cl. So maksudnya Cl minus bigger size compare dengan Cl atom lah. Okay. Kenapa dia size yang lebih besar? Cuba kita tengok, berikan electronic configuration. Memang tak lari. You have to give the electronic configuration. Tahu? Jadi 1s2, 2s2, benda ni sangat penting. Chapter 5 ni sangat penting. Sangat penting sebab nanti dia akan di-apply balik chapter 6. And also apply in chapter 7. Chapter 6 dan 7 akan pakai balik konsep dalam chapter 5 lah. Ya. That's why electronic configuration tu sangat penting untuk kamu faham lah.
So tengok baliklah video-video yang saya dah postkan. Okay. So cuba tengok ya sekarang. Kalau kita tengok electronic configuration untuk Cl adalah dia ada 17 elektron. So electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Kalau Cl minus, okay, electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dengan 3p6. Maksudnya kita berlaku penambahan elektron pada p6 ini. Berlaku penambahan elektron pada p6. Ya. Okay. Maksudnya sekarang kalau dia tambah elektron, okay, dia bersempit dalam satu shell ni. Asalnya dia ada 5 je elektron. Kan? Ni yang terakhir tu lah. Elektron yang terakhir lah. Okay. Ni dia ada, bukan 5. So dia ada 7 je elektron. Tapi untuk Cl minus, okay, elektron tu bertambah. Kita tambah dekat yang terakhir ni. Yang terakhir ni ada jadi 8. 2 daripada 2s, 6 in 3p lah. Dia jadi kat sini lah kita tambah elektron. Jadi apa berlaku bila kita tambah elektron? Ya. Elektron di shell yang kat luar ni, kita tahu bahawa elektron dan elektron ni charge dia negatif. Dua-dua charge negatif, kan? Charge negatif dan charge negatif. Betul? Negative charge. Elektron and elektron ni dia ada negative charge lah. Dia negative charge. Kalau dua-dua negative charge, dia akan repel each other lah. Dia menolak antara satu sama lain. Bila ditambah elektron dalam shell yang kat luar ni, berlaku penolakan elektron. Sebab elektron ni charge ni mereka sama. Andai kata kita tambahkan something yang bercharge positif, mungkin dia tak akan rasai kesan tersebut. Positif kan? Tapi ini sebab kita tambah charge negatif dekat shell yang kat luar. Jadi bila tambah the species with the same charge, akan berlaku repulsion between electron lah. Ya, berlaku repulsion between electron. Okay. Jadi apa yang berlaku? Elektron akan ada repulsion to each other lah. Ya. Okay. Electron in Cl minus ion experience greater repulsion. Dia mengalami penolakan. Ya. Okay, jadi bila dia mengalami penolakan, nuclear attraction towards electron yang menolak tu tadi. Kan, dia menolak each other. So bila dia menolak each other, dia akan spread ke arah luar. Tahu? Elektron ni dia akan spread ke arah luar lah. Dia spread ke arah luar. Kan? Okay, bila dia spread ke arah luar, apa terjadi ialah nukleus nak tarik masuk ke arah dalam tu, dia akan kesan dia akan berkurang. Kesan dia akan berkurang. Sebab elektron tu sekarang dia repulse each other. Jadi menyebabkan nuclear attraction dalam Cl minus ini, dia menjadi semakin nuclear attraction menjadi semakin rendah. Sebab elektron tu bergerak ke arah luar. Macam Cl sahaja tak ada masalah. Okey, dia tak ada kesan penolakan ke arah luar ni. Tak ada kesan penolakan ke arah luar oleh elektron tu, kan? Ada tapi tak sebanyak dalam Cl minus. Menyebabkan, okey, nuclear attraction towards valence electron ni become weaker. Jadi menyebabkan bila kita nak ukur saiz di antara atom ni, Cl dengan Cl minus, kita nak ukur jarak dia daripada nukleus ke shell yang luar tu. Untuk Cl minus, nak ukur jarak ke sini, dia dah spread ke arah luar. Jadi saiz dia, radius dia akan lebih besar lah. Radius dia bigger compare than Cl dalam Cl atom.
So kalau kita nak tengok, kita nak kira point, ya, nak tengok macam mana permarkahan itu diberi. Pertamanya, kamu kena tahulah atomic radius. Kedua, kamu kena beritahu saiz mana yang lebih besar. Kemudian, kita kena tahu bahawa kita kena tuliskan repulsion ini. Elektron dalam anion greater repulsion. Ya, greater repulsion lah. Ya. Lepas tu bila dia greater repulsion, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, nuclear attraction terhadap elektron tu lemah. Menyebabkan saiz dia, saiz anion larger than a parent atom. This is the point yang kamu kena tuliskan lah di dalam jawapan. Ya, boleh salin. Tapi saya nak padam dulu yang sekabai ni. Ya. Okey. Boleh salin. Okey, boleh salin sekarang ya. Okey. Okay, dah ke? Alright. So kita proceed ya ke number 12. Dah habis ke? Ada yang belum? Kalau tak menyaut, saya assume semuanya sudah habis. Boleh? Okay ya? So, Dah, madam. Dah okay. So pergi pada number 12. Okay. Tengok soalan number 12. Okay. The following table shows the first IE, ionization energy for element in period 3. So ni kita nak tengok dia dalam period 3 lah. Tapi kita tak tahu elemen yang mana satu. Elemen dalam period 3 kita ada Na. Betul? Mg. Lepas tu kita ada Al. Kan, ni macam ni lah. Ya? Ni tak ada. Kat sini pula. Macam tu kan. Ni kosong, ruang kosong tu. Lepas tu ni kita ada Al. Lepas tu kita ada apa? Silikon. Lepas tu kita ada phosphorus. Lepas tu kita ada sulfur. Lepas tu kita ada, lepas sulfur, kita ada klorin. Lepas tu kita ada, yang ni terpanggil apa noble gas. Noble gas neon lah. Tapi noble gas ni kita tak usik lah. Biasanya kita tak akan usik lah dalam kita punya chapter. Noble gas kamu panggil apa ya? Noble gas we call it as alamak. Lupa. Gas nadir. Kan? Betul tak? Gas nadir. Gas nadir. Noble gas lah. Ya, yang ni biasanya kita tak cerita lah pasal noble gas ya. Selalunya syllabus kita biasanya kita akan cerita it's not for noble gas element lah ya. Alright. Ini diberikan elemen dalam period 3 lah. Ya, tapi tak tahu yang mana satu, Na ke, Mg ke, Al ke. Dia mungkin ambil lah
Na, Al, sulfur gitu kot. Tak tahu yang mana satu. Which one? Ataupun dia ambil Na, Mg, Al. Wallahu alam. Tapi dia bagi macam gini. Ya. Alright. So sekarang kalau kita tengok ya. Okay. Tapi diberikan value of the ionization energy. Jadi kita kena revise balik. Okay. Kalau kita tengok semak daripada left to right, from left to right, ya, proton number increase, proton number increase from left to right, proton number increase. So bila proton number increase, Z increase nuclear attraction towards electron increase from left to right. Contohnya daripada Na kepada chlorine. Ya. Lepas tu apa terjadi ialah size, atomic size lah. Size atomic radius, atomic size berkurang. Na besar, sulfur kecil, chlorine lagi kecil. Jadi susah nak keluarkan elektron, maka IE makin besar. Daripada kiri ke kanan, IE menjadi semakin besar. Kalau kita bandingkan Na, okey katalah yang ni 400 kilojoule nak keluarkan elektron, IE tu apa maksudnya? Nak keluarkan elektron. Nak keluarkan elektron dalam Na lebih mudah banding dengan nak keluarkan elektron dalam Cl. Cl mungkin 2000 contohnya lah. Susah nak keluarkan elektron dalam Cl. Kenapa susah nak keluarkan? Sebab tarikan nukleus terhadap elektron tu kuat. Kenapa kuat? Sebab proton number banyak. Ini cerita dia lah. Ya. Ini konsep dia. Ini konsep. Kita tak jawab soalan lagi. Ya. Ini konsep yang kamu kena tahu untuk menjawab soalan number 12. Okay. Jadi sekarang dia kata based on the above table, ya, state an element that has the highest proton number. Yang mana mempunyai proton number yang paling banyak? Siapa nak jawab? Anyone? Panggillah nama. Siapa yang mana satu mempunyai highest proton number? Siapa nak jawab? Tengok kat sini Ustaz. Zafira yang keluar nama kat depan ni. Zafira, cuba jawab Zafira. Zafira, no Zafira Anis. Can you answer Zafira? Zafira? Ya, madam. Cuba Zafira jawab soalan 12A ni. Yang mana mempunyai sorry. Explain lah kalau macam tu. Dah bagi jawapan kat sini kan. Okay, state an element that has highest proton number. Sebab apa? C kan jawapannya kan? Tapi kenapa? Zafira? Sebab dia guna energi paling banyak. Kenapa dia guna energi paling banyak? Kenapa dia guna energi yang paling banyak? Sebab saiz dia besar. Saiz dia besar. Kalau saiz besar, senang nak keluar elektron. Oh, saiz kecil. Tengok balik ni. Ni tengok balik ni. Tengok ni balik ni. Ni dia punya cerita, urutan cerita. Daripada kiri ke kanan, proton number bertambah. Bila proton number bertambah, tarikan ke dalam, ke arah nukleus itu bertambah kuat ke arah dalam lah. Kan? Bila tarikan kuat ke arah dalam, Z, ini kita katakan Z effective nuclear charge tu bertambah. Tarikan ke arah nukleus tu kuat terhadap elektron lah. Elektron ni ditarik kuat ke arah nukleus. Bila elektron ditarik kuat ke arah nukleus, ya, kita namakan sebagai nuclear attraction towards elektron ni bertambah kuat lah.
ya, daripada kiri ke kanan. Jadi saiz dia mengecil. Bila saiz mengecil, kita susah nak keluarkan elektron daripada atom. Jadi dia memerlukan tenaga yang banyak untuk keluarkan elektron. Jadi ionization energy tinggilah, ya. Itu kena fahamkan tau, ya. Jadi hopefully kamu tengok balik. Siapa yang belum faham, tengok balik kelas-kelas yang sebelum ni, ya. Sebab nanti ini soalan dalam UPS lah, ya, yang akan menentukan kamu punya grade, ya. Dan dia akan membantu kamu apabila masuk dalam SDS nanti. Sebab SDS sangat laju. Sekarang dia dah habis chapter berapa. Semua lecturer pun mengeluh sebab kena hajar laju dekat student. Kalau kamu tak gunakan peluang semasa SES untuk fahamkan apa benda yang kamu akan belajar dalam SDS, kamu akan jadi orang yang rugilah, ya. Sebab penting untuk dapat pointer yang tinggi nanti, ya. Kamu nak ambil course, takkan kita nak ambil course yang tak apa-apa je dapat kan. Memanglah takdir Allah yang menentukan kita dapat course apa. Tapi usaha kita untuk dapatkan pointer yang baik itu penting. Ya, sebab yang itulah nanti akan juga menentukan kita punya course yang kita akan dapat, insya-Allah, ya, dengan izin Allah lah, ya. Alright. So sekarang kalau kita tengok yang mana satu mempunyai highest proton number, mestilah yang mempunyai saiz yang paling kecil. Okey. IE besar menunjukkan bahawa saiz dia paling kecil. Okey, saiz yang paling kecil ditentukan oleh Z. Okey. Z ditentukan oleh proton number. Semakin banyak proton number, semakin kecil saiz atom, semakin besar ionization energy. That means the element that has the highest proton number adalah C lah. Ya, C. Sebab itulah C mempunyai highest proton number. Sebab dia mempunyai ionization energy yang paling tinggi, ya, di antara ketiga-tiga. Okay. Which element has the largest atomic radius? Jadi macam ikut juga apa yang kita faham daripada di sini, ya. Largest atomic radius, okay, datangnya daripada elemen yang mempunyai, ya, lower, sebab dia terbalik, dia inversely proportional. Okay, kalau kita tengok, the smaller the atomic size, the higher the ionization energy. But if you want to have larger atomic radius, that means you have to choose the element that has the smallest ionization energy. Which one of these three has the lowest ionization energy? Of course, kita ada A lah. A mempunyai lowest ionization energy. Okay. Jadi lowest ionization energy menunjukkan bahawa saiz dia besar lah. Ya? Okay, jadi A has the lowest first ionization energy due to the lowest proton number and the effective nuclear charge. Ya? Cause the nuclear attraction towards the valence electron tu adalah lemah lah. Jadi A has the largest atomic radius. Yang ni point yang kita bincangkan sebenarnya di sinilah. Tapi dia minta kamu explain. Dia minta kamu explain lah. Ya. Alright. So number 12 we can copy now. Ya. Answer for number 12 we can copy. Lepas tu kita proceed number 13 dengan 14 and then kita habis. Ya. Kalau dah beritahu ya. Dah habis salin bagi tahu. Dah ke? Dah ke belum? Tengok nombor 13 pula ya, boleh ha?
Kita proceed kepada number 13. Okay, tengok number 13. Okay, untuk number 13, kita cuba tengok kedudukan elemen tu dalam group and also the period lah. Okay, jadi sekarang ini kedudukan untuk P. Okay. Belas, 14, 15, 16, 17, 18. Wow, ngam-ngam. Okay. Ni position of the element P dalam periodic table lah. Sebab dia berada pada group 1, period 3. Macam tu lah. Ya. Okay, next. Kita ada Q. Q duduk kat mana? Dia berada pada period 3. Period 3 tapi group berapa tu? Group 16. Ini group 1, group 2, 13, 14, 15, 16. Sini kedudukan Q lah. Okay, another one ialah R. R berada pada period 4, group 2. Group 2 lah. Di mana kedudukan R? Di sini. Okay. So, daripada electronic configuration, saya boleh detect di manakah kedudukan dia dalam periodic table. Kamu kena buat macam tu. You have to know. Ya. Kalau belum tahu lagi, kena belajar. Ya. So, belajarlah ya bagi faham benda tu ya. Ini apa yang kita belajar dalam chapter 6 ya. Okey, jadi sekarang dia minta kamu bandingkan di antara ionization energy di antara P, ni P dan juga Q. Tadi macam saya kata tadilah ya. From left to right, macam ni tadi. Kita tengok. From left to right, proton number bertambah, Z increase, nuclear attraction bertambah, size berkurang, ionization energy increase lah. Ni point, ni perkara-perkara yang kamu kena tahu. So point pertama, point kedua, point ketiga, point keempat, point kelima. Point yang keenam lah. Ada 6 point yang kamu kena ketahui lah kat situ. Loh, lari pula. Sana. Bolehlah angkat tak? Alamak, tak mau. Sana nak ubah. Okay. Allah, hebat. Okay, so mari kita tengok. Jadi apa poin yang kita kena nyatakan di sini bila dia minta kita explainkan. Okay, dia minta kita explainkan ya. First, Allahu Akbar. Apa dia? Okay, so Biasalah mokcik-mokcik ni main komputer mana reti kan. Okay, mari kita tengok ya. Dia suruh kita explainkan di antara P di antara P dan Q lah. Okay, kalau kita tengok P ni dia daripada kiri, Q right lah, from left to right lah ya. Okay, jadi kita tahu bahawa first ionization P ni lower than Q.
Lower than Q. Sebab apa lower than Q? Pertama kita kena cerita tentang proton number. The number of proton Q lebih besar compare than P. Okay. Menyebabkan, cause P has weaker nuclear attraction towards valence electron. Ya. Nuclear attraction towards valence electron dalam P ni lebih lemah sebab kedudukan dia di sebelah kiri lah. Jadi bila dia mempunyai nuclear attraction lemah, maksudnya ZeV P weaker than ZeV Q. Tertinggal point kat situ ya. Jadi ZeV P weaker compare than ZeV Q. Jadi bila ZeV P weaker than compare than ZeV Q, atomic radius P bigger than Q. Jadi bila dia bigger, electron are easier to remove from P compare than Q lah. Jadi thus i.e. P lower. Ionization P adalah lebih rendah. Boleh salin sekarang. Okay, salin dulu ya. Okay. So the last one untuk soalan nombor 13. Ya. Soalan nombor 13 ni. Okay, dia minta kamu bandingkan di antara radius untuk R. Okay. Radius for R. Dan juga radius untuk R2+. So apa dia buat ialah, kita buatkan electronic configuration untuk R. R atomic ionic electronic configuration kita ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s berapa tadi? 4s2 lah. Hilang lah. Sekejap, sekali lagi saya buat ya. R 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, okay, 4s2. Okay, R2 plus, ni buang elektron lah. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kita dah buang elektron dalam 4s lah. Ya. Okay. Jadi bila kita dah buang elektron dalam 4s, ya, apa yang kita nampak ialah R ini, R2 plus, ya. Sebab soalan dia kata dia minta kamu bandingkan size R dengan dia punya R dengan ion dia lah, ya. Jadi kita nyatakan bahawa radius R bigger than R2 plus. Kenapa dia bigger than 2 plus? Kita tengok balik electronic configuration dia lah. Ya. Okey, jadi sekarang kita katakan bahawa R2 plus has less shell than R. Yang ni shell dia sampai ke 4, yang ni sampai yang ketiga sahaja. Kan?
Okay. So bila dia ada less shell, ya, apa yang berlaku ialah kita dapati nuclear attraction. Nuclear attraction dalam nuclear attraction toward the electron in R ini lebih stronger. Jadi nuclear attraction towards electron in R2 plus is stronger. Jadi bila dia nuclear attraction stronger kepada elektron dalam R2 plus, jadi size dia, thus size R2 plus is smaller lah. Okay. Boleh So that is the answer lah, ya. Jadi satu, you also to write down bahawa R2 plus dia ada less to electron lah. Okay. Has less to electron than R. Maksudnya kita dah keluarkan 2 elektron daripada R tu menghasilkan R2 plus. Okay. So boleh salin lah. That is the that is the answer for number 13. Now you can copy. Okay dah Okay, kalau dah kita tengok soalan last kali, soalan number 14 lah ya. Okay, choose which species in each pair is larger lah. So kita tahu ni. Yang ni atom bagi cation W plus. So mestilah dia lebih besar lah macam kita bincang tadi ya. Okay, kalau untuk anion pula, anion dengan atom dia mana lebih besar? Mestilah anion. So the answer is S2 minus lah. Okay, kemudian untuk B. So yang mana satu lebih besar? Kita tengok dalam periodic table. Kan, tengok dalam periodic table. Kedudukan dia. Kat mana kedudukan Na? Na group 1. Mg group 2 lah. Jadi semakin ke daripada left to right. Ya, kedudukan Mg tu lebih ke arah kanan. Jadi proton banyak. Yang ni dia ada banyak proton. Z besar. Z tinggi. Nuclear attraction. Ni. Nuclear attraction kuat. Jadi size kecil lah. Ya. Jadi bandingkan Na dengan Mg, saiz yang kecil lagi adalah Mg. Jadi yang besar mestilah Na. Ya, mesti Na lah. Ya. Okey, sama juga untuk karbon dengan nitrogen. Kat mana kedudukan karbon dengan nitrogen? Mereka ni dalam period yang sama. So kita ada lepas boron, kita ada karbon. Lepas karbon kita ada nitrogen. Sama juga kesnya. Nitrogen has more number of proton. Jadi bila dia ada proton number banyak, Z kuat, nuclear attraction tinggi. Jadi size N nitrogen lebih kecil banding dengan karbon. Jadi kalau dia nak soalan ni yang mana lebih besar? Of course kita ada karbon lah. This is the answer for number 14. Baik Okay Ada apa-apa nak tanya ke? Okay, kalau tak ada, okay. Kita teruskan dengan soalan objektif. Saya bagi jawapan saja. Nanti kalau ada apa-apa kamu tanya saya ya. Okay. So number 1, kita ada the answer is apa tu? The answer smallest ionic
radius. Smallest ionic radius. Maksudnya kita ada, kita bandingkan K plus, kita bandingkan Cl and non-metal, Cl minus lah. Phosphorus. Phosphorus adalah P, dia group 15 kan. P3 minus, Ca adalah Ca2 plus. Yang mana paling kecil? Atomic radius, of course kita ada Ca lah. K ya. Yang ni sebab dia Ca ya. Sebab apa Ca? Sebab K dengan K plus dengan Ca2 plus ni, mereka ni pada period yang sama ya. Okay. Number 2, kita ada elemen P, Q, R. Kita nak bincang ke tak ni? Kalau kamu dah penat, mungkin tak apa, kita bincang beberapa soalan ya. Okay, elemen P kalau tak habis juga saya berikan jawapan ya, macam tu. Elemen P, Q and R have 18, 19 and 20 proton lah ya. It is found that the atomic size of P is the smallest ya. Jadi sekarang kalau kita tengok P, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, ni dah 10, 3s2, 3p ini 12, 18 lah ya. Okey, sekarang P, Q, R. R, Q dengan R ni dia mesti duduk, ini pada period 3. Ini period 3 lah. Period 3. Jadi sebab ini pun dah penuh, maka Q dengan R ni dia mesti berada pada period 4. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Ni period 4 lah. Q pada period 4. Period 4 ni memang saiz dia besar lah. Okay. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ni period 4 lah. Ya. Jadi elemen yang berada pada period P, mesti semua elemen yang berada pada period 3, dia akan kecil saiz dia berbanding dengan period 4. Semualah ya. Period 3. Ya. Jadi what is the factor that influence its size? So least number of shell. Ya. Sebab dia punya period 3. Ya. Okay. Saya berikan jawapan. Kalau ada masalah kamu tanya je lah ya. So number 3 kita ada D. Kamu ambil jawapan tu ya. Number 3 is D. Okay. So number 4. Okay, number 4 is B. Number 4 is B. Kamu ambil jawapan tu dulu ya. Okay, takut kamu saya masa lama sangat pula ya. Okay, number 5 element. Okay. Okay, number 5 is D. Okay. Number 6. Number 6 kita ada A. Ya, ni. Kita ada A. Number 7. Ambil dulu jawapan dia. Number 7 is C. Number 8 is D. Okay, number 9 is B. Number 10. Okay, yang ni saya nak kamu tukar dia punya ni. Sebab tak sesuai lah soalan ni. Ini kamu tukar dia menjadi potassium. Okay. Okay. Yang mana satu senang untuk keluarkan elektron. Yang ni memang susah lah. Sebab dia noble gas, memang susah nak keluar elektron. Okay. Yang mana senang sekali keluar elektron, mestilah kedudukan dia. Ini katalah this is the periodic table. Dia mesti duduk di sebelah kiri, left,
dan dia ke bawah. Dia yang paling senang nak keluar elektron senang nak keluar, easier nak keluar elektron, mestilah duduknya di sebelah bawah dan di sebelah kiri. Di kawasan sini. Kawasan sini kawasan yang senang nak keluar elektron ialah dia di sebelah kiri, duduk di sebelah kiri dan bawah. Maksudnya kawasan sini. Senang nak keluar elektron. Katalah kita ada penjuru dalam periodic table, ya. Okey, penjuru dalam periodic table. Okey. Belah sini saiz paling kecil. Kawasan di sini. Kawasan ini saiz paling kecil. Di bawah ni saiz paling besar, senang nak remove elektron lah. Ya. Ni kawasan sini. Ni dua benda ni kamu kena tengok lah. Ya. Yang ini saiz besar. Saiz bigger. Ya. Okey. IE rendah. IE rendah. Yang ini saiz kecil. Saiz kecil. IE tinggi. Macam itulah ya. Okey. Jadi yang mana satu mempunyai senang nak yang paling senang nak keluarkan elektron adalah K lah. Sebab kat mana kedudukan K? K kat sini. Lithium dekat sini. Okey. Klorin dekat sini. Neon dekat sini. Yang ni memang tak usah katalah susah lah nak keluar elektron ni. Ya. Yang paling senang nak keluar elektron adalah K. So ubah soalan tu daripada kalsium tukar jadi potasium. Tak sesuai kalau nak bandingkan lithium dengan kalsium lah. Ya. Because they are in the different group. Ya. Macam tu. Okay ya. So kalau tak faham you ask me again lah ya kalau tak faham ya. Alright, saya rasa sampai sini sahaja ya. Ada apa-apa nak tanya ke tak? Ya. Saya nak stop recording.